perlindungan daripada cahaya matahari amat penting. Lagi-lagi kita hidup di negara yang mana secara umumnya sepanjang tahun kita terima cahaya matahari yang sangat banyak di siang hari. Oleh kerana itu, kali ini dalam video ini saya mahu berkongsi tentang teknik pemilihan sunscreen ataupun pelindung suria berdasarkan jenis kulit. Kerana saya mahu anda semua committed memakai pelindung suria setiap hari. Saya percaya sekiranya anda subscriber ataupun biasa menonton video Glowy, you know how much I emphasized on using sunscreen ataupun sunblock. Yes, ada banyak sangat video, banyak sangat tu lebih daripada 2 lah maksudnya. Ada banyak video yang saya telah saya telah rakam untuk memberitahu betapa pentingnya penggunaan sunscreen ataupun sunblock ataupun pelindung suria. Tak kisahlah nama yang mana ya. So kalau kita sebut pelindung suria, tidak lain tidak bukan adalah untuk dipakai pada wajah kita untuk melindungi wajah kita daripada sinar UV atau ultraviolet rays, sinar ultra ungu. Kita bukan nak selindungkan diri daripada matahari tu, but there's one type of ray, iaitu UVA. Satu tu UVA, satu lagi tu another type adalah UVB yang tidak bagus untuk kulit, terutama sekiranya kita ni overexpose kepada sun rays UVB tersebut. So UVA adalah ultraviolet aging. Cahaya itu ataupun sinar itu kalau terkena pada kulit, dia akan jauh masuk ke dalam kulit, menyebabkan sel-sel kulit jadi lemah, rosak, dan kesan jangka masa panjang dia adalah penuaan. Penuaan tu kita tak nak tu. Nak ke cepat tua daripada usia? Tak nak. Memang tak nak. Tengok kita selalu pakai sunscreen, tengok kulit tak cepat tua. Okay, another sun rays adalah UVB, ya, UVB. UVB ni ultraviolet burning. Kalau kita tak pakai pelindung suria, UVB ni tidak ditapis, terus dia membakar permukaan kulit and cause your skin to burn. Jadilah gelap, hyperpigmentation, tompok-tompok, those yang mana kita boleh nampak dengan mata kasar, kerosakan pada permukaan kulit yang you can see with your eyes. Macam UVA tu, kerosakan dia tak nampak awal-awal tau, sebab dia kerosak dekat dalam dahulu. And the worst thing that can happen apabila kita kena overexpose by sun rays ini ataupun UV rays ini adalah skin cancer. Ini bukan dibuat-buat cerita ni, memang betul. Overexpose of UV rays boleh menyebabkan cancer. We start with kulit kering dahulu. So kita faham kulit kering ni kan, dianya memerlukan kelembapan. Jadi semua produk yang dipakai oleh kulit kering memang memerlukan bahan yang mana memberi kelembapan pada kulit. So antara bahan yang popular yang memberikan kelembapan pada kulit yang senang didapati iaitu hyaluronic acid. Jadi kita carilah pelindung suria yang pada masa yang sama melindungi kulit kita, but ada juga hyaluronic acid. So I have one suggestion for you, iaitu this one. Baru beli lagi. This one. Okay, this is from L'Oreal. Yang ni mudah didapati, ada di drugstore. This is UV Perfect Super Aqua Essence. Begitu. Ya. SPF dia 50, which is very good. Saya sangat sarankan ambil SPF 30, 50 macam tu. Dan dia punya PA++++. So, untuk sesiapa yang mungkin masih keliru, SPF ni menunjukkan simbol perlindungan daripada UV ray jenis UVB. Kan ada 2 tadi, UVA, UVB kan? Kalau PA ni, dia adalah perlindungan untuk UV ray jenis UVA lah. UV rays. So kan ada 2. So you have SPF 50 which is good for daily basis, and you have PA++++. Lalu saya sarankan 3+ ke atas. SPF 30 ke atas. That is very good enough untuk daily basis. Kalau kulit kering, you got to find something yang ada sebut perkataan macam aqua, and then hydrating, and then gel sebab dia jenis yang mudah serap, and dia ada sebut dekat sini ada hyaluronic acid di dalamnya.
Okay, so definitely very good untuk kulit yang jenis kering, bermanfaat untuk kulit yang jenis kering. Let's open, mari kita tengok sikit dia. Saya percaya ini adalah jenis chemical sunscreen sebab bahan aktif di dalamnya adalah Maxoryl filter. Maxoryl filter ni adalah chemical sunscreen. Kalau sunscreen ni dia ada dua jenis, physical sunscreen dan chemical sunscreen. Senang tau nak kenal sebab dia warna biru. Biru, air, sejuk, lembab, kulit kering. Ada kaitan kan? Gitu ya. Hello oily skin. Ini sunscreen untuk oily skin ya. Kalau oily skin dah banyak minyak kan, kita nak muka bila dipakai sunscreen itu dia tak nampak terlebih minyak lagi. Terutamanya bila kita faham kan, sunscreen ni dipakai sebagai skincare yang terakhir sekali. So elok-elok ada muka terpakai semua produk lawa-lawa, cantik-cantik, bila pakai sunscreen yang terakhir sekali tu, skincare tahap terakhir, step terakhir ya. Kita tak naklah muka kita jadi berminyak ataupun merosakkan skincare yang kita dah pakai, tak nampak cantik lah. So, very useful keyword bila mana kita nak cari sunscreen untuk kulit berminyak adalah matte. Ni, M-A-T-T-E, matte. Yang ni pun bagus, sama seperti yang tadi juga, keluaran L'Oreal, adik-beradik dia orang ni, ya. Cuma dia ada dua jenis, yang tadi tu untuk kulit kering, yang ini memang untuk kulit berminyak. Okey, kalau kulit berminyak, minyaknya banyak. So kita tak nak menambah minyak itu. Kalau boleh dia boleh mengurangkan atau eliminate, buangkan minyak berlebihan tersebut. So this one dia sebut advanced oil control. Definitely untuk kulit berminyak lah kan. And dia ada oil free formula. Dia jenis anti shine. Very good. Kita dengar pun best kan. And dia ada satu bahan kaolin clay yang bersifat mattifying. Mattifying ni menjadikan permukaan yang berkilat tidak lagi berkilat. Yes, very nice. What I like about this, ini juga sejenis chemical sunscreen, sama macam yang tadi. Dia ada Maxoryl filter, SPF 50 dan PA+++. Ini saya beli dekat Guardian dan Watson tau. Senang, Guardian dan Watson, dua-dua boleh lah ya. Maksudnya drugstore lah ya. There you go ya. Saya tak nak melupakan kulit jenis kombinasi. So kalau kulit kombinasi memang ketara berbeza. Kawasan yang kering dan berminyak ketara berbeza. Usually the T-zone will be a bit oily, the U-zone will be a bit dry. If terlalu berbeza dua kawasan ini, then saya suggest guna dua produk. Mungkin orang kata, kena dua produk mahal lah. Tapi jangan lupa kalau pakai dua produk, kita pakai yang hydrating dekat kawasan yang kering kan, yang matte ni dekat kawasan yang berminyak kan, and kita pakai sikit berbanding orang yang kena pakai pada keseluruhan muka. Jadi maknanya produk ini boleh tahan lebih lama. Sama jugalah. So kalau orang pakai sebotol 2 bulan, kalau kita combination tu kena pakai 2, so it gets you 4 months. Actually it's the same thing. Cuma mula-mula tu je lah kena keluar duit sikit ya. Now, let's forget there are certain people yang mungkin kulitnya sama ada mungkin oily, mungkin dry, mungkin combination, tapi dia ada sifat sensitif. So, I would not want to left out kulit jenis sensitif. Kulit sensitif ni maksudnya bahan-bahan yang tertentu boleh menyebabkan kulit dia ada reaction. So, dia kena pilih bahan yang mana sangat particular, sangat khusus untuk kulit sensitif. So, paling senang tuan-tuan cik puan yang mempunyai kulit sensitif, glowy girls, glowy guys, baca label. Contohnya macam Bio Essence ini, dia memang disebut untuk soothe skin, melegakan kulit, dan memang disebut untuk sensitive skin. Yang bagusnya dia ada hyaluronic acid, dan biasanya sunscreen kalau untuk kulit sensitif dia bukan bersifat chemical sunscreen. Usually untuk kulit sensitif memang biasa dicadangkan adalah physical sunscreen. So physical sunscreen, bahan yang ada dalam produk ini yang bersifat physical sunscreen adalah yang ni tadi apa ya? Titanium dioxide. Titanium dioxide. Usually it's either zinc oxide or titanium dioxide. So this one ada titanium dioxide. Cumanya ada setengah produk yang bersifat physical sunscreen ni boleh menyebabkan macam kulit jadi lebih putih atau grey bila pakai. Sebab dia ada macam sifat kesat-kesat lah macam tu. Kesan-kesan warna putih. Siapa yang ada pengalaman mesti faham apa yang saya cakap ni. Tetapi tak mengapalah, lepas tu touch up lah dengan makeup. Yang penting protect your skin. So what about normal skin? Kan selalu macam rasa normal skin tak perlu apa-apa kan, sebab kulit mereka tu okey sangat. Sampai ada orang kata normal skin tak perlu apa-apa, ambil wuduk je.
Baik, normal skin still require sun protection. Okay, baik. Apa yang perlu, dan bagi saya sangat-sangat mencadangkan normal skin kekalkan hydration lah, itu paling penting. So you can use produk yang ada hydrating effect, sunscreen yang bersifat hydrating itu lebih baik untuk kulit normal sebab tak banyak sangat masalah kan. So kulit normal, tahniah lah ya. Sebab kalau dalam dunia ni mungkin 100 orang ada satu kulit normal. So memang jackpot lah siapa yang dapat kulit normal tu. But again, it doesn't mean that you boleh neglect perlindungan daripada cahaya matahari ni. You still need to use sunscreen too. Should you use sunscreen? Should you use pelindung suria? Sudah pasti jawapannya ya. Dan pakailah dengan konsisten. Kerana pelindung suria ni, kelebihan utama dia adalah untuk mencegah masalah-masalah kulit di masa hadapan yang sekiranya berlaku kerana tak pakai sunscreen, sangat sukar untuk dirawat semula. So, wear it now, start now, be consistent. Protect yourself from UV rays. Alright? Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.